Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Ramlah dan Puan Tuminah selaku pensyarah bagi kursus Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 SJHK 3203. Pada hari ini kami akan membentang tugasan 2 dan kami memilih tokoh Datuk Maharaja Lela dan juga Abdul Rahman Limbong. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya, Muhammad Habib bin Jamahuri, dan sebelah kiri merupakan Siddiq Harith bin Muhammad Rusli. Ini merupakan isi kandungan kami iaitu perkenalan dan kita akan menyusuli dengan tokoh yang pertama iaitu Datuk Maharaja Lela. Latar belakang beliau, faktor penentangan, strategi penentangan dan sumbangan tokoh. Dan seterusnya, tokoh yang kedua iaitu Abdul Rahman Limbong. Latar belakang beliau, faktor penentangan, strategi penentangan dan sumbangan tokoh. Dan kami akan menganalisis dan membuat banding beza terhadap kedua-dua tokoh tersebut. Seterusnya, pengajaran, langkah mengembalikan maruah negara, penutup dan juga disertakan rujukan. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada perkenalan terlebih dahulu. Datuk Maharaja Lela dan Haji Abdul Rahman Limbong merupakan dua tokoh pejuang tempatan yang terkenal di Tanah Melayu kerana keberanian mereka menentang penjajah British. Mereka berjuang bukan sekadar demi kepentingan peribadi tetapi untuk mempertahankan hak rakyat tempatan yang ditekan melalui dasar-dasar penjajah. Datuk Maharaja Lela dari Perak dikenali dengan keberaniannya dalam membunuh Residen British J.W.W. Bush sebagai tanda protes terhadap campur tangan British. Di Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong pula memimpin penentangan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan agama, berjuang melindungi hak petani yang terkesan oleh undang-undang tanah. Kedua-dua tokoh ini memberikan sumbangan besar dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme awal di Tanah Melayu. Baiklah, kita akan masuk kepada tokoh perjuangan yang pertama iaitu Datuk Maharaja Lela. Sebelum itu, marilah kita kenal latar belakang Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar beliau adalah Pandak Lam dan diberi gelaran sebagai Datuk Maharaja Lela. Beliau dilahirkan di Pasir Salak, Perak dan berketurunan Bugis. Datuk Maharaja Lela memiliki posisi yang paling tinggi dalam kalangan orang bersalapan dan beliau berperanan untuk melaksanakan hukuman atau melaksanakan arahan atas perintah Sultan Perak. Beliau memiliki hak menderhaka yang membolehkannya menentang sesiapa yang dianggap ancaman kepada negeri tanpa dikenakan hukuman. Sifat kepribadian Datuk Maharaja Lela pula, beliau seorang yang pantang berundur apa yang dikatakan akan dilaksanakan. Beliau seorang yang berpengetahuan hal agama dan kepribadian yang tinggi. Hal ini menyebabkan beliau dilantik sebagai Mufti Perak dan dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela dengan kuasa yang boleh pancung tanpa bertanya. Baiklah, seterusnya kita masuk faktor mengapa penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap penjajah. Kita masuk kepada faktor penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap penjajah British. Yang pertama, campur tangan British dalam pemerintahan Kerajaan Perak. Yang kedua, dasar ekonomi yang menindas penduduk tempatan. Dan yang ketiga, ancaman terhadap kedudukan pembesar-pembesar Melayu di Perak. Baiklah, kita masuk kepada faktor penentangan Datuk Maharaja Lela yang pertama iaitu campur tangan pihak British dalam pemerintahan Perak. Pada tahun 1874, penjajahan Pangkor telah ditangani antara British dan Sultan Abdullah
yang mana perjanjian ini memberi kuasa kepada British untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri Perak. Perjanjian ini melantik J.W.W. Bush sebagai Residen British pertama di Perak di mana kuasa residen sangat besar dan mampu mengawal pentadbiran serta ekonomi negeri. J.W.W. Bush memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan tata jika enggan ditangani pengisytiharan ini. Bush membakar rumah Raja Ngah Orang Besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bindo. Oleh itu, ini merupakan kesan kepada orang pembesar-pembesar yang tetap mengutip cukai. Campur tangan British dianggap sebagai satu bentuk pencerobohan dan pencabulan hak oleh masyarakat tempatan, terutamanya kerana British tidak memahami adat dan budaya masyarakat Melayu. Ini merupakan dokumen Perjanjian Pangkor 1874 di mana berlakunya beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh Raja Abdullah dan Kerajaan Perak. Dan sebelah kanan pula, ilustrasi bagaimana berlakunya perjanjian tersebut dan menampakkan antara pihak Raja Abdullah dan juga pihak British. Dan di bawah pula merupakan antara isi yang terkandung daripada Perjanjian Pangkor, iaitu kutipan cukai tidak lagi boleh pembesar-pembesar Melayu tempatan. Residen British akan bertanggungjawab untuk mengutip dan mengawal semua kutipan cukai dan pembelanjaan wang cukai. Seterusnya, kita masuk kepada faktor penentangan yang kedua, iaitu dasar ekonomi yang menindas penduduk tempatan dan pembesar. J.W.W. Bush memperkenalkan pelbagai cukai baharu yang menekankan penduduk tempatan, termasuk cukai terhadap aktiviti ekonomi harian seperti perdagangan kecil dan pertanian. J.W.W. Bush bertindak sesuka hati dengan beliau memperkenalkan cukai baharu seperti cukai padi, perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk membalak. Setiap isi rumah dikehendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. British juga cuba untuk mengawal kegiatan ekonomi termasuk perdagangan biji timah yang sangat penting bagi Perak sehingga menyebabkan kebangkitan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat tempatan dan pembesar termasuk Datuk Maharaja Lela sendiri. Baiklah, kita masuk kepada faktor penentangan yang ketiga, iaitu ancaman terhadap kedudukan pembesar Melayu. Pembesar seperti Datuk Maharaja Lela melihat kehadiran British sebagai ancaman besar kepada kuasa dan pengaruh mereka dalam negeri. Residen British cuba menghapuskan sistem tradisional pembesar dan adat istiadat Melayu, yang mana ini mengakibatkan pembesar-pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pendapatan. Sebagai contoh, J.W.W. Bush dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu selama ini. Bush sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba di rumahnya. Datuk Maharaja Lela sebagai seorang pembesar merasa bertanggungjawab untuk mempertahankan kuasa tradisional dan mempertahankan kedudukan penduduk Perak dari dikawal oleh pihak asing. Terdapat 3 strategi penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap pihak British. Yang pertama, menjalankan perkatan dengan pembesar-pembesar yang lain. Kedua, menggunakan taktik serangan langsung dengan pembunuhan J.W.W. Bush. Yang ketiga, taktik gerila dalam melawan pihak British. Strategi Datuk Maharaja Lela yang pertama ialah
menjalankan pekatan dengan pembesar-pembesar Perak yang lain. Datuk Mahathir Lela mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat Melayu dan pembesar-pembesar Perak. Datuk Mahathir Lela berjaya mengumpulkan sokongan beberapa pembesar lain termasuk Datuk Sangguh, Datuk Seri Maharaja dan pembesar lain yang juga tidak berpuas hati dengan British. Selain pembesar, Sultan Abdullah juga antara orang kuat dalam pakatan yang ditubuhkan oleh Datuk Mahathir Lela sendiri. Pakatan ini memperkukuhkan kekuatan untuk menghadapi tentera British dan menunjukkan bahawa penetangan bukanlah tindakan bersendirian tetapi gerakan bersama oleh pembesar Melayu dan disokong oleh masyarakat-masyarakat tempatan. Baiklah, seterusnya strategi Datuk Maharaja Lela yang kedua iaitu Datuk Mahathir Lela menggunakan taktik serangan langsung ke atas pembunuhan JWW Bush. Penetangan Datuk Maharaja Lela mencapai kemuncak melalui serangan yang terancang terhadap residen British tersebut. Pada 2 November 1875, Datuk Mahathir Lela bersama pengikutnya melancarkan serangan di Pasir Salak dan berjaya membunuh JWW Bush semasa beliau sedang mandi di sungai. Pembunuhan ini menjadi simbol penting dalam penentangan terhadap British kerana ia memperlihatkan bahawa masyarakat tempatan berani menentang kuasa penjajah walaupun risiko hukuman mati menanti mereka. Seterusnya, strategi penentangan Datuk Maharaja Lela yang ketiga ialah beliau menggunakan taktik gerila dalam melawan pihak British. Selepas pembunuhan JWW Bush, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya menggunakan taktik gerila untuk melawan pasukan British yang dikerahkan bagi membalas dendam atas kematian Bush. Strategi ini termasuk serangan kecil-kecilan dan pengepungan untuk melemahkan kedudukan British dan mencipta ketidakstabilan dalam penguasaan mereka di Perak. Walaupun akhirnya Datuk Mahathir Lela dan pembesar lain ditumpaskan dan ditangkap oleh pihak British, strategi penentangan ini memberi inspirasi dan semangat kepada masyarakat tempatan ketika itu untuk terus berjuang terhadap pihak British. Dan hal ini menjadi pembakar semangat kepada masyarakat tempatan. Baiklah, kita masuk kepada kronologi bagaimana pembunuhan JWW Bush boleh berlaku. Pada tahun 1874, ia bermula dengan perjanjian Pangkor yang ditangani antara Sultan Abdullah dan pihak British. Melalui perjanjian ini, Sultan Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak dengan syarat beliau menerima seorang residen British iaitu JWW Bush yang akan menasihati baginda dalam semua hal pentadbiran kecuali berkaitan agama dan adab Melayu. Kehadiran Bush sebagai residen menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembesar, terutamanya Datuk Mahathir Lela kerana peranan residen British yang selalu berkuasa dalam pentadbiran negeri. Seterusnya, dasar cukai penguatkuasaan British. JWW Bush memperkenalkan pelbagai cukai yang menekan rakyat tempatan termasuk cukai terhadap hasil hutan, hasil pertanian dan aktiviti perdagangan kecil. British juga campur tangan dalam urusan tanah dan cuba mengawal segala kegiatan ekonomi termasuk perdagangan biji timah yang sangat penting di Perak. Tindakan ini mengakibatkan masyarakat tempatan khususnya para pembesar kehilangan kuasa serta sumber pendapatan mereka. Yang ketiga, persediaan penentangan oleh para pembesar Melayu. Datuk Maharaja Lela bersama beberapa pembesar lain seperti Datuk Sangguh merancang untuk menghapuskan pengaruh British di Perak dengan menupaskan Bush. Dalam mesyuarat terakhir yang berlangsung di rumah Datuk Maharaja Lela pada 30 Oktober 1872, satu pasukan satu keputusan muktamad telah dicapai untuk membunuh JWW Bush di Pasir Salak. Dalam mesyuarat sulit tersebut, sebanyak 5 cara telah dicadangkan. Sebagai contoh, Laksamana Muhammad Amin telah mencadangkan Bush diracun. Manakala Datuk Maharaja Lela sendiri pula mencadangkan Bush ditikam. Datuk Sangguh pula mencadangkan
menyerang Bandar Baru dan membunuh Bush secara tidak langsung. Dan Sultan Abdullah sendiri mencadangkan agar Bush disihir. Dan akhirnya Datuk Maharaja Lela yang diberi kuasa membunuh Bush telah dianugerahkan baju, tenggolok dan pedang kepada Bandar Induk sebagai wakilnya untuk membunuh JWW Bush. Mereka dapat sokongan daripada penduduk tempatan yang tidak berpuas hati dengan tindakan British yang mencabuli hak dan adat masyarakat tempatan. Ialah yang keempat, peristiwa di Pasir Salak. Pada 1 November 1875, JWW Bush tiba di Pasir Salak dengan tujuan untuk meletakkan notis rasmi yang memperkenalkan dasar cukai baru British di mana sesiapa yang tidak membayar cukai akan dikenakan tindakan. Bush diiringi oleh beberapa pegawai British dan pengawal bersenjata, tetapi beliau tidak menyedari bahawa masyarakat tempatan telah bersepakat untuk menyerang beliau. Pada pagi 2 November 1875, semasa Bush berada di tebing Sungai Perak untuk mandi, sekumpulan pengikut Datuk Maharaja Lela, termasuk Sepuntum, menyerang Bush dan menikamnya sehingga mati. Seterusnya, pembunuhan Bush dan tindak balas British. Pembunuhan JWW Bush mengejutkan pihak British dan dianggap sebagai tindakan melampau yang mencabar kekuasaan mereka di Tanah Melayu. Sebagai tindak balas, British melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Datuk Maharaja Lela dan para pembesar lain yang terlibat. Akhirnya, Datuk Maharaja Lela dan beberapa pemimpin tempatan yang terlibat dalam pembunuhan ini berjaya ditangkap dan berlaku pengadilan dan hukuman. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sangguh dan beberapa yang lain dihadapkan ke mahkamah dan didapati bersalah atas tuduhan membunuh Bush. Mereka yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan hukuman ini dilaksanakan sebagai amaran kepada sesiapa sahaja yang cuba menentang kuasa British di Perak. Ini merupakan tempat peristiwanya berlaku pembunuhan JWW Bush, iaitu di sungai di Pasir Salak. Kemudian di sebelah kanan merupakan kubu Datuk Maharaja Lela dan pengikut-pengikutnya semasa pencarian British besar-besaran. Terdapat 3 sumbangan jangka panjang Datuk Maharaja Lela semasa penentangan terhadap pihak British. Yang pertama, simbol keberanian dalam penentangan terhadap penjajah. Yang kedua, inspirasi kepada gerakan nasionalisme Melayu. Yang ketiga, peninggalan sejarah yang dihargai. Kita masuk kepada sumbangan Datuk Maharaja Lela yang pertama, iaitu simbol keberanian dalam penentangan terhadap penjajah. Datuk Maharaja Lela dikenang sebagai seorang pejuang yang berani dalam menghadapi penjajahan British walaupun mengetahui risiko yang besar seperti hukuman mati yang dilaksanakan kepada pengikut-pengikutnya dan dirinya juga. Beliau menjadi contoh kepada masyarakat tempatan dan generasi akan datang sebagai simbol keberanian dan kesediaan untuk berkorban demi mempertahankan negeri dan tanah air yang tercinta. Ini merupakan pengorbanan yang dianggap mulia bagi masyarakat Melayu pada masa kini. Seterusnya, sumbangan yang kedua ialah inspirasi kepada gerakan nasionalisme Melayu. Penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak diangkat sebagai salah satu penentangan awal terhadap penjajah di Tanah Melayu. Walaupun British berjaya menupaskan beliau, semangat perjuangan ini tidak pernah padam dan menjadi inspirasi kepada generasi berikutnya dalam gerakan nasionalisme. Gerakan penentangan ini membantu membentuk kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap pentingnya mempertahankan maruah dan kedaulatan negeri. Sumbangan Datuk Maharaja Lela yang ketiga iaitu beliau meninggalkan sejarah yang dihargai oleh masyarakat pada masa kini. Lokasi Pasir Salak
iaitu tempat pertuburan dan pembunuhan J.W.W. Bush, kini diabadikan sebagai salah satu tempat bersejarah di Malaysia untuk memperingati perjuangan dan pengumadan beliau. Nama Datuk Maharaja Lela terus dikenang dan cerita keberanian beliau diajarkan dalam sejarah Malaysia sebagai simbol penentangan terhadap kolonialisme. Walaupun Datuk Maharaja Lela telah tiada, tetapi setiap perjuangan dan sikap berani beliau terus menjadi pembakar semangat kepada masyarakat Melayu ketika itu sehingga ketika ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya iaitu Habib. Sekarang ini saya akan teruskan kepada pembentangan tokoh selanjutnya iaitu Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong ni ataupun nama sebenar dia adalah Abdul Hamid bin Abdul Hadil. Juga dikenali dengan nama panggilan Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau juga turut dikenali sebagai Haji Rahman Limbong di beberapa tempat lain. Gelaran Limbong berasal sempena daripada Kampung Limbong yang terletak di Kemaman, Terengganu. Yang mana tempat ini menurut Abdul Wahab Zakaria Ghazali, tempat ini sentiasa dikunjungi oleh beliau. Manakala ada pendapat lain iaitu daripada Muhammad Abu Bakar 1991, dia mengatakan bahawa gelaran Limbong ini diperolehinya daripada pembabitannya sebagai guru di Kampung Limbong Cukai, Kemaman, Terengganu. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi kepada latar belakang Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau, Haji Abdul Rahman Limbong, dia memiliki seorang ibu bernama Tun Tejah binti Tun Akut yang dikatakan berketurunan Tuan Zaid Indra, iaitu Raja Tersat pada masa Terengganu yang berada di bawah pemerintahan Kesultanan Johor. Itu adalah menurut Timah Hamzah 1981. Ayah beliau pula bernama Haji Abdul Hamid bin Abdul Khadir. Dia dikatakan berasal daripada keturunan petani menurut Timah Hamzah 1981. Maka oleh itu, boleh dikatakanlah bahawa Haji Abdul Rahman Limbong ini dia merupakan anak watan kepada negeri Terengganu yang berasal daripada keturunan Johor dan petani berdasarkan kepada nasab ibu dan ayahnya. Haji Abdul Rahman Limbong ni dia merupakan kelahiran kampung Jongkok Tong, Beladau, Kolam di Kuala Terengganu, dan beliau lahir pada tahun 1285 Hijrah bersamaan juga dengan 1868 Masihi, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1347 Hijrah bersamaan dengan 1928 Masihi di Mekah. Itu adalah menurut kepada Engku Ahmad Zaki Engku Awi 2007 berdasarkan fakta-fakta yang sedia ada. Selanjutnya kita pergi kepada faktor penentangan Haji Abdul Rahman Limbong. Mengapakah faktor ini adalah menghuraikan tentang mengapakah Haji Abdul Rahman Limbong dia terlibat dengan penentangan kepada penjajahan British. Faktor pertama adalah penjajahan tanah dan ekonomi. Salah satu faktor utama penentangan beliau ialah undang-undang tanah yang dibuat oleh British yang menghalang kepada rakyat Terengganu daripada membuka dan mengusahakan tanah secara sesuka hati. Hal ini terutamanya untuk aktiviti pertanian dan bercucuk tanam. British juga dia telah mula memperkenalkan pelbagai peraturan yang menghendaki para petani mendapatkan lesen untuk mengusahakan tanah selain daripada mengenakan cukai tanah yang sangat membebankan para petani. Tindakan British ini dia telah mengancam ekonomi penduduk tempatan kerana para petani dia tidak dapat bebas mengusahakan tanah untuk menyara diri mereka sendiri dan untuk perniagaan mereka. Haji Abdul Rahman Limbong melihat dasar-dasar ini sebagai cubaan daripada pihak British untuk merampas hak rakyat, menyebabkan beliau menganggap penjajahan ekonomi ini sebagai satu ketidakadilan yang harus ditentang.
Faktor yang kedua pula adalah tuntutan hak dan keadilan sosial. Haji Abdul Rahman Limbong, beliau memperjuangkan keadilan sosial, terutamanya hak orang Melayu untuk mengusahakan tanah mereka sendiri. Beliau percaya bahawa tanah merupakan hak milik rakyat, bukannya hak milik penjajah. Dan tindakan British yang mengenakan undang-undang tanah adalah bertujuan untuk merampas hak rakyat tempatan. Oleh itu, bagi pendapat beliau sendiri, undang-undang ini bukan sahaja hanya tidak adil, tetapi juga sangat menindas orang-orang Melayu, terutamanya golongan bawahan seperti golongan petani dan pekebun yang sangat bergantung kepada tanah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Selanjutnya adalah nilai-nilai keagamaan dan sokongan oleh para ulama. Sebagai Haji Abdul Rahman Limbong sebagai seorang ulama yang dihormati, beliau amat tegas dan berpegang kepada nilai-nilai agama Islam. Beliau melihat peraturan British yang menguasai ekonomi dan tanah rakyat ini dia sebagai sesuatu perkara yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang dianuti oleh agama Islam, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dari perspektif agama pula, beliau percaya bahawa orang Islam perlu mempertahankan tanah dan hak milik mereka daripada pencerobohan orang luar. Sokongan masyarakat yang kuat terhadap ajaran beliau memberikan semangat untuk beliau menentang penjajahan British dan mempertahankan hak mereka. Faktor yang keempat pula adalah kebencian terhadap penjajahan British. Pengaruh British yang semakin kuat dalam pentadbiran Terengganu menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Melayu, termasuklah Haji Abdul Rahman Limbong sendiri. Hal ini kerana British telah mula mengawal dasar ekonomi, politik dan undang-undang tanpa menghiraukan suara rakyat. Sikap penjajah yang angkuh dan campur tangan mereka dalam adab resam serta budaya orang Melayu juga dilihat sebagai satu bentuk penjajahan yang merampas maruah dan jati diri masyarakat Melayu. Kebencian ini menambahkan lagi motivasi Haji Abdul Rahman Limbong untuk memimpin penentangan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh British. Baiklah, selanjutnya kita pergi kepada strategi yang digunakan oleh Abdul Rahman Limbong untuk menentang pihak British. Strategi penentangan Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong beliau banyak terlibat dan mengetuai sendiri gerakan-gerakan yang menentang penjajah British dan kerajaan yang mengikut telunjuk daripada British. Hal ini menyebabkan pada akhirnya beliau telah ditangkap dan ditahan. Menteri Besar dan Penasihat Inggeris iaitu W.M. Millington bersama Sultan telah berbincang dan menjatuhkan hukuman untuk membuang beliau daripada negeri Terengganu ke Mekah. Itu adalah menurut Muhammad bin Enduk 1970. Haji Abdul Rahman Limbong sendiri telah menyelesaikan banyak masalah penduduk kampung melalui penyelesaian agama dan juga keadaan semasa penduduk kampung serta suasana keadaan sekeliling, berdasarkan kepada keadaan semasa penduduk kampung dan suasana sekeliling. Atas sebab ini, beliau menjadikan beliau sangat dikagumi oleh penduduk tempatan dan penduduk pun sangat bergantung dan merujuk beliau sebagai salah satu tempat rujukan dan sandaran sekiranya berlaku apa-apa masalah. Haji Abdul Rahman Limbong ni sangat dikenali selepas pembicaraan yang berlaku kerana pembicaraannya menentang pihak British. Kerana apa? Kerana dalam setiap hujah beliau menentang pihak British di mahkamah, beliau sentiasa menggunakan ayat seperti tanah ini adalah milik Allah SWT. Itu adalah menurut A. Qayyum M. Suhaimi dan Muhammad Ruslan M. Nur 2011.
Selanjutnya kita pergi pada selain daripada keterlibatan beliau bersama penduduk kampung dalam siri-siri pemberontakan yang berlaku, Haji Abdul Rahman Limbong ini juga memohon lesen wakil daripada kerajaan bagi membela masyarakat tempatan menurut Abdullah Zakaria 1982. Haji Abdul Rahman Limbong juga sanggup memohon lesen wakil kepada pihak kerajaan dan bersama-sama kepada pihak kerajaan dan bersama-sama dengan penduduk kampung menentang pihak pendawa raya daripada Inggeris melalui jalan perundangan. Perkara ini juga menjadi mimpi buruk kepada pihak penjajah British kerana Haji Abdul Rahman Limbong telah membuka mata mereka bagi bahawa masyarakat tempatan juga mampu melawan mereka walaupun di peringkat undang-undang kerana mereka berada di pihak yang benar. Pada tahun 1922 dan 1925, Haji Abdul Rahman Limbong ni dia telah mengetuai beberapa siri pemberontakan dalam bentuk bantahan dan tunjuk perasaan secara aman. Bantahan ini bertujuan untuk menolak undang-undang yang dikenakan oleh pihak British ke atas rakyat, yang antara lain mengenakan cukai kepada petani dan melarang rakyat membuka tanah secara sesuka hati. Walau bagaimanapun, pada mulanya British tidak mempedulikan bantahan ini. Tetapi oleh kerana pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong semakin hari semakin kuat, beliau akhirnya berjaya mengumpulkan ramai pengikut. Oleh itu, pada tahun 1928, keadaan menjadi semakin tegang. Dan Haji Abdul Rahman Limbong sekali lagi mengetuai satu pemberontakan yang besar yang dikenali sebagai Perang Tok Janggut. Seterusnya, kita pergi kepada sumbangan Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong ni dia merupakan seorang pejuang kemerdekaan kelahiran Terengganu dan beliau juga sangat banyak memberi sumbangan kepada masyarakat negeri Terengganu, masyarakat Tanah Melayu, khususnya negeri Terengganu itu sendiri. Beliau sangat memperjuangkan hak rakyat dan oleh kerana perjuangan beliau dapat mengukuhkan lagi semangat juang masyarakat Melayu dalam menentang penjajahan British. Baiklah, sumbangan Haji Abdul Rahman Limbong yang pertama adalah beliau telah berjuang untuk mempertahankan hak tanah dan ekonomi rakyat negeri Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbong ni dia telah berjuang untuk mempertahankan hak para petani tempatan yang terjejas akibat undang-undang tanah yang dikuatkuasa oleh pihak British. Beliau menentang cukai dan peraturan British yang sangat menyusahkan rakyat untuk membuka dan mengusahakan tanah untuk mereka menanam hasil tanaman mereka. Usaha beliau ini telah membantu membuka mata masyarakat tempatan tentang kepentingan pentingnya hak ke atas tanah dan ekonomi mereka sendiri. Ia juga mencetuskan kesedaran tentang betapa pentingnya tanah sebagai sumber ekonomi yang perlu dipelihara daripada penjajahan kuasa asing. Seterusnya adalah beliau berjaya membangkitkan lagi kesedaran nasionalisme dan jati diri masyarakat Melayu. Sebagai seorang ulama yang berwibawa, Haji Abdul Rahman Limbong memainkan peranan yang penting dalam menyemarakkan semangat juang, semangat nasionalisme awal di kalangan masyarakat Melayu. Penentangan beliau memberikan inspirasi kepada masyarakat Melayu untuk mempertahankan kedaulatan mereka dan tidak mudah untuk tunduk kepada kuasa penjajahan asing. Semangat nasionalisme ini juga turut mencorakkan lagi kesedaran awal tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negeri dan hak rakyat yang kemudiannya menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan Malaysia. Faktor yang ketiga, sumbangan ketiga adalah beliau telah berjaya mempertahankan syariat dan nilai-nilai Islam dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai ulama untuk memperjuangkan lagi syariat Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang menekankan kepada keadilan sosial serta kebajikan masyarakat. Beliau juga menegaskan bahawa penjajahan British ini bertentangan dengan ajaran Islam, terutamanya apabila mereka menindas rakyat melalui undang-undang yang tidak adil. Sikap beliau yang
begitu berpegang teguh kepada syariat Islam, memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya mengutamakan nilai agama dalam kehidupan seharian dan memperjuangkan hak mereka. Seterusnya adalah memberikan inspirasi kepada gerakan penentangan di Terengganu dan Tanah Melayu. Walaupun pemberontakan Haji Abdul Rahman Limbong akhirnya ditumpaskan, perjuangannya dalam memberi inspirasi kepada masyarakat Melayu negeri Terengganu dan negeri-negeri lain terus menentang penjajah masih lagi orang kata dapat memupuk semangat perjuangan di kalangan mereka. Beliau juga telah menjadi lambang kepada keberanian dan kesungguhan dalam memperjuangkan keadilan dan hak masyarakat. Nama beliau dikenang sebagai seorang pahlawan yang tidak gentar mempertahankan maruah bangsa, agama dan tanah air daripada pengaruh penjajah. Inspirasi ini turut mempengaruhi gerakan-gerakan nasionalisme yang lain di tanah Melayu. Seterusnya, sumbangan yang kelima adalah beliau telah berjaya mengukuhkan lagi peranan ulama dalam masyarakat. Sumbangan Haji Abdul Rahman Limbong telah mengukuhkan lagi peranan dan pengaruh ulama dalam masyarakat Melayu. Beliau telah menunjukkan bahawa ulama bukan sahaja berfungsi dalam bidang agama tetapi juga di dalam bidang memperjuangkan hak dan keadilan rakyat. Ketokohan beliau sebagai seorang ulama yang berjuang demi hak rakyat menjadi teladan kepada ulama lain dan meningkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap peranan penting ulama dalam menegakkan keadilan sosial serta mempertahankan lagi hak dan kedaulatan negara. Baiklah, kita pergi pada banding beza tokoh antara Datuk Maharaja Lela dan dan Haji Abdul Rahman Limbong. Daripada aspek latar belakang tokoh Haji Abdul Rahman Limbong ni, dia merupakan seorang ulama dan guru agama daripada negeri Terengganu yang dihormati dalam kalangan masyarakat. Manakala Datuk Maharaja Lela ini, dia merupakan anak pembesar dan juga merupakan seorang pembesar dan pejuang daripada negeri Perak, khususnya di kawasan Pasir Salak. Punca penentangan Haji Abdul Rahman Limbong pula adalah kerana undang-undang British yang mengehadkan lagi hak rakyat untuk mengusahakan tanah dan mengenakan cukai yang tinggi kepada masyarakat. Manakala Datuk Maharaja Lela pula, dia menentang campur tangan British, terutamanya pelantikan J.W.W. Bush sebagai residen yang mengancam kuasa pembesar di Tanah Melayu. Dan Datuk Maharaja Lela juga, dia antara faktor penentangan dia adalah kerana J.W.W. Bush dinilai sebagai mencampur tangan dalam urusan perhambaan di negeri Perak. Hal ini kerana J.W.W. Bush telah menguatkuasakan akta untuk membebaskan semua hamba-hamba yang dimiliki oleh pembesar pada waktu itu. Daripada aspek bentuk penentangan pula, Haji Abdul Rahman Limbong dia lebih mengamalkan bantahan secara aman seperti protes dan ceramah yang akhirnya membawa kepada pemberontakan rakyat. Hal ini berbeza dengan cara yang dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela, kerana Datuk Maharaja Lela dia melakukan penentangan langsung dan lebih agresif melalui pembunuhan yang dilakukan terhadap J.W.W. Bush. Daripada aspek matlamat, penentangan juga adalah sangat berbeza. Kerana apa? Daripada matlamat yang diinginkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong adalah mempertahankan hak terhadap tanah dan ekonomi serta membatalkan undang-undang yang menindas. Manakala Datuk Maharaja Lela pula, dia mempertahankan kedaulatan dan kuasa pembesar Melayu di Perak serta menolak campur tangan British dalam pemerintahan tempatan. Pengaruh yang ditinggalkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong pula adalah membangkitkan semangat masyarakat Terengganu untuk mempertahankan hak dan memfokuskan lagi nilai Islam dalam perjuangan masyarakat Melayu di negeri Terengganu. Seterusnya adalah Datuk Maharaja Lela. Dia merupakan simbol keberanian dalam mempertahankan kedaulatan negeri dan maruah masyarakat Melayu. Beliau diingati sebagai pelopor semangat nasionalisme yang terawal. Dan pada akhir hayat mereka berdua, seperti untuk Haji Abdul Rahman Limbong, beliau telah meninggal dunia ketika dibuang negeri ke Mekah. Beliau meninggal dunia pada tahun 19
1929, manakala Datuk Mahathir Rela ditangkap dan dihukum gantung oleh British pada tahun 1877 akibat pembunuhan W. Bush. Ialah, kita masuk kepada pengajaran berdasarkan perjuangan kedua-dua tokoh. Perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong dan juga Datuk Maharaja Lela memberi beberapa pengajaran yang penting kepada generasi masa kini. Yang pertama, keberanian dan ketegasan dalam mempertahankan hak dan maruah amatlah penting, terutama apabila hak rakyat dan kedaulatan negara dicabar. Kedua, perjuangan mereka mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keadilan sosial dan ekonomi bagi memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terjejas oleh pengaruh luar yang menindas. Selain itu, perjuangan mereka menunjukkan bahawa nilai keagamaan dan adat resam perlu dipelihara sebagai identiti dan panduan hidup. Kerana nilai-nilai ini dapat menjadi benteng dalam menghadapi penjajahan atau pencerobohan budaya. Ketiga, tindakan mereka memberi inspirasi untuk menegakkan keadilan dan menolak ketidakadilan dengan bijaksana, sama ada melalui cara aman atau tindakan yang lebih tegas bergantung kepada keadaan. Akhir sekali, pengomadan kedua-dua tokoh ini mengingatkan kita bahawa semangat patriotisme dan kesetiaan kepada tanah air adalah nilai yang perlu dihargai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Keberanian mereka melawan penjajah demi mempertahankan hak rakyat dan kedaulatan tanah air merupakan contoh semangat nasionalisme yang tinggi yang boleh menjadi inspirasi dan contoh dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara. Kita masuk kepada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengembalikan semula maruah negara selepas negara kita dijajah oleh kuasa-kuasa besar di barat. Yang pertama, memperkukuhkan ekonomi tempatan dengan menggalakkan penggunaan produk tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada kuasa ekonomi luar dapat membantu mengekalkan kedaulatan ekonomi. Sebagai contoh, pada masa kini kita perlulah membeli barangan-barangan produk negara agar membantu peniaga-peniaga di negara kita untuk terus berkembang dari segi ekonomi dan kurang membeli barangan buatan di luar. Seterusnya, kita masuk kepada memperkasakan pendidikan sejarah dan nilai patriotisme. Pendidikan yang menekankan sejarah negara dan semangat patriotisme perlu diperkukuhkan agar generasi muda lebih menghargai pengorbanan tokoh pejuang terdahulu. Pihak sekolah dan pihak Menteri Pendidikan perlulah menekankan tentang sejarah-sejarah tokoh-tokoh ini agar mereka lebih mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Selain itu, pihak-pihak luar daripada perfilman juga boleh membuat filem-filem berkenaan tokoh-tokoh pejuang ini agar generasi muda lebih menghargai pengorbanan mereka. Yang ketiga, menguatkan sistem pertahanan dan keselamatan negara. Kedaulatan negara perlu dilindungi dengan sistem pertahanan yang kukuh agar tiada kuasa luar yang berani mencabar kedaulatan. Dan keempat dan terakhir, memupuk jati diri dan identiti bangsa. Identiti bangsa dan jati diri perlu dipertingkatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang boleh mencemarkan budaya tempatan kita sendiri. Dan kita perlulah mengekalkan budaya-budaya kita supaya tidak ditenggelam zaman. Baiklah, bagi penutup pula, secara keseluruhannya, Datuk Maharaja Lela dan Haji Abdul Rahman Limbong adalah dua tokoh pejuang yang berjasa besar dalam sejarah tanah Melayu. Perjuangan mereka melambangkan semangat patriotik dan keinginan untuk mempertahankan hak rakyat dan kedaulatan negara.
Meskipun penetangan mereka berakhir dengan kekalahan di tangan British, semangat perjuangan yang ditinggalkan menjadi inspirasi kepada generasi seterusnya dalam menuntut kemerdekaan dan menolak sebarang bentuk penindasan. Tokoh-tokoh ini mengajar kita tentang kepentingan keberanian, kesatuan dan pengorbanan dalam menghadapi cabaran dan mempertahankan maruah bangsa. Ini merupakan rujukan yang kami gunakan bagi pembentangan kami pada kali ini. Itu sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.